Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk modul 2 iaitu bahan, alatan dan mesin. So untuk hari ini kita pergi kepada subtopik dulu iaitu 2.1. 2.1 pengurusan bahan, alatan, kelengkapan dan mesin. Okey, kita pergi kepada bahan dulu. Okey. Okey, kita tengok pada bahan yang pertama iaitu kayu, ya. Kayu merupakan salah satu bahan utama dalam industri perabot. Ya, kayu dihasilkan daripada kayu balak yang dibelah kepada pelbagai saiz mengikut keperluan pasaran. Okey, ini struktur kayu. Ya, struktur kayu yang perlu kamu tahu dan kalau boleh hafal lah. Maknanya kalau kamu dalam soalan nanti diberi gambar rajah keratan kayu ni, kamu dah boleh labelkan dia. Okey, kita mula daripada bahagian sini. Bahagian keratan yang paling dalam lah. Paling dalam ni iaitu empulo. Iaitu bahagian tengah kayu. Center lah. Empulo. Lepas tu kita pergi kepada lapisan yang luar sedikit. Ya, bahagian yang ni, bahagian bulatan yang besar sikit yang kita panggil kayu teras. Penyokong dan memberi kekuatan kepada pokok. Okey, lepas tu kita pergi kepada lingkaran yang luar sikit lagi, iaitu kayu gubal. Apa fungsi dia? Mengalirkan cecair dan zat makanan dari akar ke daun. Okey, lapisan yang keempat, ya. Lapisan yang keempat iaitu gelang tumbesaran. Apa fungsi dia? Menunjukkan usia pokok secara kasar. Ya, kadar tumbesaran pokok, sifat kekuatan pokok dan menentukan mutu pokok. Okey, mana lapisan yang kelima iaitu kambium. Ya, kambium ni tisu-tisu baharu terbentuk kemudian apabila matang menjadi teras muda. Okey. Dan lapisan yang keenam, ya, lapisan yang keenam yang sinilah kulit, ya. Kulit dalam. Menghantar makanan dari daun ke seluruh pokok iaitu ranting, bahan, batang dan akar. Manakala di bahagian yang paling luar sekali, di paling atas sekali, kulit luar, ya, melindungi sebelah dalam kayu. Ini bahagian, maknanya kalau kayu balak tu dipotong, kita nampaklah bahagian rentas dalam dia ni. Okey? Kamu perlu ingat, kamu perlu tahu dan ingat bahagian-bahagian struktur kayu ni. Tu saja. Okey, kita pergi jenis kecacatan kayu. Apa dia kecacatan kayu? Ya, kayu pun ada jenis-jenis kecacatan dia. Okey, kecacatan kayu ni bermaksud segala sifat yang tidak sempurna yang terdapat pada kayu. Biasanya kecacatan ni dipengaruhi oleh faktor semulajadi. Selain itu, kecuaian semasa menebang, menggergaji, proses pengeringan, ya, serangan parasit, serangga dan kulat. Kecacatan kayu ni boleh dibahagi kepada 3 jenis. Ya, 3 jenis yang perlu kamu tahu, iaitu kecacatan semulajadi, kecacatan pembelahan, kecacatan pengeringan. Okey, ada 3 jenis kecacatan kayu yang perlu kamu tahu dan ingat. Okey, kita tengok kecacatan semulajadi ni, disebabkan oleh tanah, iklim, kawasan pokok tumbuh. Ini semulajadi. Bukan disebabkan manusia lah, faktor-faktor sekeliling pokok tu. Okey, contoh kecacatan semulajadi ni ialah berbuku, reka bintang, reka bulat, reka kipas, ira berpintal, berongga. Ya. Okey, kecacatan yang kedua ialah kecacatan pembelahan. Okey, kecacatan pembelahan ni biasanya berlaku semasa kayu balak diproses, ya, disebabkan oleh mesin dan cara bekerja. Cara bekerja.
yang tidak teliti semasa pembelahan kayu. Kayu balak ni kan, dia proses ni dibelah-belah kan, dia belah sekeping-sekeping ni, ada dia punya ikut ketebalan dia. Kecacatan yang biasa melibatkan kecacatan pembelahan ni ialah permukaan dan hujung kayu pecah. Nanti kita tengok, kita tengok contoh-contoh gambar dia nanti di slide yang sebelah. Okey, kecacatan yang ketiga iaitu kecacatan pengeringan. Di mana berlaku semasa kerja pengeringan dilakukan. Ianya disebabkan kayu tidak disusun dengan betul, pengeringan menjadi tidak seragam, peredaran udara tidak cukup dan suhu terlalu tinggi. Itu sebab berlaku pengeringan. Sebabnya kayu ni dia perlukan pengeringan. Kayu balak ni sifat dia basah kan, basah. So bila kita nak proses dia, kita perlu keringkan dia. Masa proses pengeringan itulah, kalau tak dilakukan dengan betul, ia akan menyebabkan kecacatan. Okey, contoh kecacatan yang disebabkan semasa kerja-kerja pengeringan ialah seperti piuh, melengkung, mengeleding, keras kulit dan pecah. Okey, kita tengok contoh kecacatan kayu. Okey, ni kecacatan belah suku. Belah suku. Okey, belah suku ni kecacatan semula jadilah. Okey, berspring. Berspring ni, ini kecacatan semasa pengeringan ataupun pembelahan. Melengkung. Melengkung ni kecacatan semasa pengeringan. Pecah ni, pecah di hujung kayu ni. Okey, ini kecacatan semasa pembelahan. Pembelahan. Ini berpiuh berpintal. Berpiuh berpintal pun ini kecacatan dari pengeringan. Ni rekahan jantung ni, rekahan jantung, rekahan bintang, rekahan bulat ni adalah kecacatan semula jadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengkelasan kayu. Pengkelasan kayu ni pentinglah. Pengkelasan kayu. Pengkelasan kayu ni untuk pengetahuan kamu perlu tahu dianya ada 4 jenis kumpulan utama kayu ataupun 4 kelas kayu yang utama yang wajib kamu tahu. Yang pertama dia adalah kayu keras berat. Kayu keras berat. Okey, kumpulan kayu keras berat. Okey, nama. Ni nama-nama kayu yang termasuk dalam kumpulan kayu berat, iaitu balau, cengal, kulim, mertas, resak, merbau, tembusu. Ini adalah kegunaan, ketempatan ini. Inilah ketempatan dia 880 meter padulah. Okey, kegunaan untuk macam kayu balau ni, okey, cerucuk, landasan, jambatan, gelegar dan perabot. Balau. Cengal ni untuk kalau kita nak buat rangka, ukiran dan kapal. Cengal ni kayu dia kayu keras kayu yang kata kualiti dia memang A lah. Kayu cengal ni mahal kayu cengal ni. Okey, kayu kulim buat cerucuk, jambatan, rangka tiang, mertas, resak ni. So kamu boleh tengoklah, setiap kayu ni ada dia punya kegunaan. Kamu perlu tahulah sebab kadang-kadang dia akan keluar dalam soalan peperiksaan. Okey, kita tengok pengkelasan kayu iaitu kumpulan kayu yang kedua, iaitu kayu keras sederhana berat. Kalau tadi kayu keras berat, ini kumpulan yang kedua, kayu keras sederhana berat. Okey, apa nama-nama kayu yang terdapat dalam kumpulan kayu keras sederhana berat ini? Antaranya ialah kapur, kayu kempas, kayu keruing, merawan, tualang, rengas. Ini ada kegunaan dia. Ini kamu akan kamu tengoklah setiap kegunaan untuk setiap kayu ni. Okey.
Okey, pengkelasan kayu iaitu kumpulan kayu yang ketiga iaitu kayu keras ringan. Kamu ingat ya, yang pertama tadi kayu keras berat. Yang kedua kayu keras sederhana berat. Dan yang ketiga ini adalah kayu keras ringan. Tadi sederhana berat, sekarang ni ringan. Okey. Antara kayu-kayu yang termasuk ya dalam kumpulan kayu keras ringan ni adalah jelutung, kayu getah, meranti, nyator, ramin, sepetir. Biasanya kayu keras ringan ni kayu yang digunakan untuk membuat perabot. Ya, kebanyakannya buat bingkai gambar, pensel daripada kayu jelutung, ya. Kayu getah perabot. Dalam macam kat bengkel kita tu, ya, kamu gunakan kayu getah. Kalau dulu saya guna kayu meranti ni, kayu meranti merah. Tapi kayu getah ni dia warna putih kan, lagi cantik. Lagi cantik, lagi kalau nak buat kemasan pun senang. Ya, tak perlu ni kadang-kadang kita buat pakai dia punya pakai clear pun dah cantik dah kan. Warna kayu tu pun dah sedia cantik. Okey. Kebanyakan kayu-kayu dalam kumpulan kayu ringan ni digunakan untuk membuat perabot. Okey. Okey. Kita pergi pengkelasan kayu yang terakhir iaitu kayu lembut. Kayu lembut. Tadi kayu keras ringan yang ketiga. Yang keempat ni kayu lembut. Tak banyak dalam kumpulan kayu ini, kayu-kayu dia ya, iaitu dama minyak, kodo, sempilo. Digunakan untuk membuat perabot, papan lapis, ya, papan hiasan dan veneer lah, ya, kerja panel ukiran, papan lapis. Dia kebanyakan yang buat papan lapis. Ya, papan lapis. Nama pun kayu lembut tu kan. So papan lapis ni kita buat secara berlapis-lapis. Secara berlapis lapisan kadang-kadang ada 5 lapisan, 7 lapisan kan. Sebab apa? Sebab kayu dia sifat dia lembut. Dia tak boleh untuk kalau sekeping je dia tak kuat ya. Okey, sebagai rumusan apa yang kamu belajar hari ini ialah kamu hari ini telah belajar tentang struktur kayu ya, di mana kamu kena tahu bahagian keratan kayu tadi ya. Contoh dia empulu, kulit luar, kayu keras tadi ya. Kamu kena hafal dan kamu kena tahu nak label tu di bahagian mana, bahagian keratan kayu tu. Okey, selain itu kamu telah mengetahui 3 jenis kecacatan kayu ya, iaitu yang pertama dia kecacatan semula jadi, yang kedua kecacatan pembelahan dan kecacatan pengeringan. 3 jenis kecacatan kayu ni kamu kena tahu. Okey, selain itu kamu perlu tahu dan kamu telah pun belajar tentang contoh-contoh kecacatan kayu di mana antaranya ialah rekahan bintang, ya, melengkung, piuh dan mengeleding. Dan akhir sekali, kamu telah mempelajari tentang pengkelasan kayu, ya, di mana kamu kena tahu kumpulan kayu ataupun pengkelasan kayu ni ada 4 jenis, ya, 4 kumpulan kayu, iaitu kayu keras berat, kayu keras sederhana berat, kayu keras ringan dan kayu lembut. So 4 tajuk ni je, 4 subtajuk ni je yang kamu perlu tahu, ya, perlu ingat. Yang kita belajar hari inilah.